Baik, untuk tajuk video pendek hari ini, saya nak sambung yang topik kita hari tu, iaitu berkenaan dengan candlestick. Okay? So hari tu saya dah janji nak sembang dengan lebih lanjut mengenai reversal dan juga continuation candle. Okay? So dari situ nanti lepas ni mungkin akan datang video yang seterusnya. Okay, kita akan sembang macam mana cara kita nak trade dengan menggunakan candlestick tersebut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So berjumpa lagi kita dalam video ringkas saya untuk kali ini. Baik, kita tengok dulu, kita recap dulu market kita pada hari ini. So hari ini 9 Disember 2021, hari Khamis. So kalau kita tengok market kita tak bermaya lah setelah beberapa minggu ni. Okay. Sekarang ni indeks berada pada paras 1495 point. Okay. Volume dagangan lebih kurang 2.37 bilion. Value lebih kurang 1.29 bilion. 404 kaunter untung, 451 lagi rugi, 423 tidak berubah, dan 1020 lagi tidak diniagakan. Baik, untuk tajuk video pendek hari ini, saya nak sambung yang topik kita hari tu, iaitu berkenaan dengan candlestick. Okay. So hari tu saya dah janji nak sembang dengan lebih lanjut mengenai reversal dan juga continuation candle. Okay. So dari situ nanti lepas ni mungkin akan datang video yang seterusnya. Okay, kita akan sembang macam mana cara kita nak trade dengan menggunakan candlestick tersebut lah. So pada yang tak tahu, sebenarnya candlestick ni merupakan indikator yang lebih awal, yang leading indicator berbanding dengan MACD ke ataupun RSI ataupun Linger Band dan sebagainya lah. So basically price, volume, action. Okay. So biasanya volume tu akan precede price. Okay. And then price tu kita tengok melalui pergerakan ataupun perubahan candlestick lah. Alright. So macam yang video lepas, saya ada tunjuk mengenai 3 jenis candlestick, iaitu winning candle ataupun bullish candle. So yang kedua losing candle ataupun bearish candle. So yang ketiga doji ataupun indecision. Okay. So bila kita breakdown lagi bila candlestick ni dikombinekan, okay, dia akan membentuk pattern yang lain lah. Dan pattern tu yang kita gunakan untuk trade nanti lah. So biasanya yang orang yang orang tengok candlestick ni. So kita ada yang pertama reversal candle. Okay. Dan yang kedua kita ada macam yang saya cakap sebelum ni, kita ada continuation. Okay. So nanti kita tengok dia punya ni lah, dia punya cabang-cabang dia. Okay. So bagi dua lah, senang nak tengok kan. Okay. So reversal ni maksud dia sebelum reversal ni sebenarnya dia terbahagi lagi kepada dua. Okay. Iaitu yang pertama bullish. Okay. Dan yang satu lagi bearish lah. Okay. Continuation dia satu je. Right. Actually sama juga dah. Continuation dia ada dua lah, sama ada continuation naik ataupun continuation turun. Tapi sebenarnya dia punya nama dia tu more or less sama, dan juga pattern dia tu nanti lebih kurang sama juga. Okay. So kalau bullish reversal ni, dia macam ni. Dia turun, harga turun, dan keluar candle tersebut, dan the next day tu, the next session dia akan naik. Okay. So kalau bearish, dia dah naik, lepas tu keluar candle tersebut ataupun pattern tersebut, dan dia akan turun. Okay. So continuation, kalau bullish
bullish continuation. So dia naik, so keluar pattern tu kat sini, dia akan meneruskan kenaikan tempat situ. Okay, pattern dia kat sini. So kalau dia turun, lepas tu keluar pattern tu kat sini, dan lepas tu dia akan meneruskan kejatuhan. Okay, so maksud dia continuation lah. Okay, kalau reverse maksudnya sebelum ni dia turun, lepas tu dia naik. Okay, kalau continuation, dia dah naik, lepas tu keluar pattern, lepas tu dia akan continue naik. Okay, contoh dia. So dua-dua ni, reversal dan continuation ni basically dia ada 5 pattern lah yang kita perlu tahu. Okay, sama ada nak hafal ataupun tidak tu terpulang. Tapi usually kalau tanya saya tak perlu hafal lah nama dia, cuma just tahu dia punya psikologi di sebalik benda-benda tu. Okay, so bullish reversal. Okay, tengok satu-satu lah. Tengok bullish reversal dulu. Okay, okay, so pattern yang popular hammer lah. Okay, ni yang biasa orang apa ni, sebut-sebut. Okay, so hammer ni dia ada kepala dia dan dia ada ekor. Okay, ni hammer. So hammer ni biasanya dia punya kepala ni saiz dia, katalah kepala ni saiz dia X. Okay, so ekor dia ni untuk jadikan dia punya apa ni, candle ni valid mesti lebih besar, so kurang-kurangnya 2x lah. So kalau dia lagi besar, 3 kali ganda ke 4 kali ganda tu lagi better. Okay, tapi sekurang-kurangnya dia mesti kena 2 kali ganda daripada kepala ni lah. Okay, ni hammer. Alright, so yang kedua adalah morning star. Okay, so morning star ni, okay, the first day dia adalah bearish candle. Okay, bearish candle. Okay, lepas tu hari yang berikutnya dia ada doji kat bawah ni, dia buka lagi rendah. Okay, dia ada doji. So the next day tu bullish candle, dia buka slightly tinggi daripada tutup. Okay, so ini adalah morning star lah, pattern macam ni. Okay, yang ketiga adalah piercing candle lah. Okay, so piercing ni dia ada the first day tu hitam lah, hitam. Okay, first day, then the next day tu dia buka rendah sikit, dia buka rendah daripada harga tutup ni, harga tutup sini buka rendah sebelum dia tutup lagi tinggi daripada harga buka tadi. Okay, so ni dipanggil piercing candle. Right, so nombor 4, harami lah. Okay, kalau dia bullish kita panggil bullish harami, kalau dia bearish kita panggil bearish harami. Okay, so harami ni dia the first day tu candle hitam. Okay, so the next day tu dia ada satu candle kecil duduk dekat dalam dia. Okay, so ni dipanggil bullish harami lah. Alright, okay, then tak muat pula, saya letak kat sini lah 5 bullish engulfing lah. Okay, ni pun selalu orang sebut lah, bullish engulfing. So bullish engulfing ni dia terbalik daripada harami tadi. Okay, so harami tadi candle hitam besar, so engulfing ni candle hitam ni kecil. Okay, maksud dia bear tu dia dah kurang lah kontrol dia, dah kurang dengan kontrol. Okay, tapi the next day tu ada satu candle putih besar. Okay, so dia dipanggil sebagai bullish engulfing. Okay, so itu saja 5 pattern untuk untuk bullish. Right, so kita pergi pada bearish pula. So bearish ni yang pertama berlawanan dengan hammer tadi adalah shooting star. Okay, shooting star, nama pun shooting star, so dia tembak bulan lah, tembak bintang, sorry. So dia terbalik daripada hammer tadi.
So dia macam ni. Okay, dia tembak ke atas. Okay, so tak kisahlah kat sini warna putih ke, sama juga macam hammer dia, tak kisahlah warna putih ke warna hitam. Yang penting kat sini X, kepala dia X, dia punya ekor dia sekurang-kurangnya 2X lah. Kalau lebih lagi tinggi, lagi signifikan dia punya efek dia. Okey. Yang kedua kita ada morning star tadi, so kita ada evening star. Okey. So evening star ni so tadi start daripada bearish candle kan. Okay, so start dari naik atas tadi. So dia ada bullish candle. So the next day tu doji yang buka lagi tinggi daripada harga penutup, tapi dia tak dapat meneruskan kenaikan dan besoknya tu dia jatuh. Okay, so inilah evening star. Right. So yang ketiga, kita ada pacing, kita ada dark clock cover. Dark clock cover. Right. So dark clock cover ni, kalau ni dia tengok bearish candle. Okay, so dia buka start dengan bullish lah, bullish candle. Okay, lepas tu dia buka tinggi daripada tutup, tapi dia tutup ke bawah. Okay, tutup dengan hitam lah, candle bearish. So candle bearish ni lebih daripada separuh lah, sama macam ni, dia lebih daripada separuh. Okay, tu dia dah jadi dark clock cover lah dipanggil. Okay, lepas tu kita ada bullish harami. So maksudnya kita kat sini kita ada bearish harami. Okay, so bearish harami ni, kalau tadi hitam, sama jugalah. Sini bullish candle yang besar. Okay, lepas tu dia ada bearish candle duduk dalam dia. Okay, ni maksud bearish harami. Okay, yang terakhir sama juga tadi, bearish engulfing lah. So bearish engulfing ni, so dia ada bullish candle yang dah losing power. Okay, kecil je, dan dia ada satu candle hitam besar. Sorry. Okay, satu candle hitam besar. Okay, so dia makan semua candle putih ni. Macam tadi ni bullish engulfing tadi, dia makan candle hitam. Yang ni dia makan candle putih. Okay, so that one pretty much cover on the reversal lah. Okay, so sekarang kita nak tengok continuation pattern. Okay, so continuation ni pun ada 5 juga. Okay, nombor 1 kita nak tengok gap. Okay, gap ni ada banyak. Okay, ada gap biasa, normal gap. Normal gap ni kalau dalam sideways, dia akan terjadi lah normal gap. Okay, yang kedua dia ada breakaway gap. So breakaway gap ni biasanya lepas dia consolidate, dindong, and then dia breakout, dia terjadi lah breakaway gap. Okay, lepas tu yang ketiga kita ada breakaway ataupun runaway gap. Okay, so runaway gap ni biasanya dia tengah naik. Ni yang continuation tadi. So dia tengah naik, lepas tu dia terus gap. Okay, dia akan meneruskan kenaikan lah. Dan yang last sekali, yang keempat, exhaustion gap. So exhaustion gap ni biasanya dah dekat pucuk lah. Okay, dia naik, lepas tu dia ada gap, tapi tak boleh sustain, dan then turun lah harga. Itu maksud dia exhaustion gap lah. So basically gap ni kena tengok volume juga, tak boleh tengok price action saja. Okay, so kalau gap ni senang lah nak identify. So bila gap ni, contoh kita ada series of candle kan, series of candle, katalah kita hitam. Okay, putih, kita ada doji ke, dia naik. Okay, so dia dah breakout ni, dia terus breakout lah. So kat sini yang dipanggil gap. Okay, inilah gap atau kunci lah kita letak, gap. Right, ni cerita pasal gap. Okay, lepas tu kita ada yang kedua,
kita ada 3 white soldier ataupun 3 black crow. Okay, 3 ekor gagak hitam. Okay. So yang slash ni maksud dia apa ni? Yang slash ni maksud dia bearish lah. Okay, yang ni adalah bullish, yang ni adalah bearish. Okay. So 3 white soldier senanglah nak identify. 3 candle putih yang ditutup lagi tinggi berbanding dengan previous punya hari. Okay. So ni menunjukkan pattern tu sedang naik lah. So basically mungkin kat sini dia naik, lepas tu dia akan turun sikit sebelum dia meneruskan kenaikan. Okay, ni 3 white soldier. Kalau 3 black crow ni, 3 ekor gagak hitam ni, dia akan jadi candle hitam. Okay. So the next day pun lagi dia tutup lagi rendah. Okay. So dia akan jadi macam ni lah pattern dia. So dia turun, dia akan naik sikit sebelum dia meneruskan kejatuhan. Okay, continuation kan. So macam ni, right. So yang ketiga adalah rising atau falling. 3 methods. Okay. Okay, kalau rising ni apa ni? Kalau rising ni maksud dia bullish lah. Kalau falling ni maksud dia bearish. Okay. So rising 3 method ni, kalau rising 3 method dia ada satu candle bullish. Okay, lepas tu diikuti dengan series of candle bearish, candle hitam. Okay, ataupun doji ke. Okay, sebelum ada dibagi satu lagi candle putih. Ni breakout lah. Breakout. So ni adalah rising 3 method. Okay, kalau falling 3 method terbalik lah. So dia bagi di the first day candle hitam, lepas tu adalah candle putih, uji ke, lepas tu jadi candle hitam balik. Okay, so ni menunjukkan dia akan meneruskan kejatuhan lah. Jadi dia meneruskan kenaikan. Okay, so yang keempat ni dipanggil separation line. Okay, so separation line ni contoh kita ada satu candle black ataupun bearish candle. Okay, so lepas tu ada satu candle putih, separuh daripada dia. Okay, separuh daripada dia. So dia tutup, dia buka kat sini, tutup kat sini kan, tapi lepas tu dia gap sikit, dia ada separation kat sini. Ni yang dia panggil separation. Okay, dan dia tutup putih lah. So yang ini continuation lah ke atas. Okay, kalau yang bearish punya sama juga, dia ada bagi candle putih. Okay, so dia tutup sini, tapi besok tu, the next day tu buka lagi rendah. Tutup merah lah, ataupun tutup hitam lah, tutup bearish. Okay, so yang ni menunjukkan pergerakan ke arah bawah. Okay, yang ni separation line. Okay, kita buat pula yang kelima. Ni atas balik lah sini. Okay, yang kelima, matching high and low. Matching high ataupun low lah. Matching high untuk bullish, matching low untuk bearish. Ni so senang. Ni pun combination 2 ataupun lebih candle. Okay, kalau matching high, contoh kita ada bullish candle. Okay, so the next day tu dia sama tinggi atas ni. Okay, so ini matching high lah. So most probably kalau dia breakout ni, dia akan meneruskan kenaikan ke atas. Okay, matching low,
candle hitam. Okay, so sama ni. So kalau ada breakout below ni, dia akan meneruskan ke jatuhan ke bawah lah. Ni candle hitam. Okay, so okay, agak jelas So basically ada 5 pattern on each yang nak kena tahu lah. Ini yang normal apa, biasa keluar lah. Tak ada keluar nama pelik-pelik. Okay, ni yang biasa kita jumpa dan ni yang biasa keluar. Basically tak perlu nak hafal nama pun. Okay, kalau dah lama trade ataupun dah faham candlestick punya apa ni, psikologi di sebalik candlestick, tak perlu tahu nama lah. So boleh terus tahu apa yang akan berlaku. Okay, so saya rasa sampai di sini sahaja. Akan datang video yang seterusnya, mungkin saya akan tunjuk macam mana kita nak trade guna reversal punya candle. Okay, guna hammer kita nak trade, guna Morningstar macam mana kita nak trade, guna piercing macam mana kita nak trade, bersama dengan contoh chart lah. Okay, kat mana target dan sebagainya lah. Okay, so saya rasa itu saja. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So pada semalam lepas saya edit, baru saya perasan rupanya yang bullish harami tu tak kelihatan. Okay, so saya gantilah dekat sini sebab nak buat balik semula dah malas. Okay, right. So hopefully nampak So bullish harami So bullish harami. Right. So bullish harami ni, okay, first day biasanya dia akan candle hitam. Okay, candle hitam. So lepas tu the next day dia akan ada satu candle bullish lah. Dia duduk tengah-tengah ke, ataupun dia duduk daripada bawah ke. So lebih kurang macam ni lah pattern dia. Okay, satu lagi yang saya mungkin yang kelima tu, itu bullish engulfing, mungkin tak berapa jelas So saya buat sekali lah sini. Okay, so bullish engulfing ni dia terbalik daripada harami tadi. Okay, so dia ada satu candle hitam, candle bearish yang kecil. Okay, lepas tu dia ada satu candle bullish yang besar lah. So dia makan semua sekali candle hitam ni. Okay, itulah yang bullish engulfing lah. Okay, so itu saja. So seperti yang dijanjikan, dalam video yang seterusnya saya akan tunjukkan macam mana macam mana nak trade menggunakan candlestick. Okay, so boleh subscribe channel saya untuk dapatkan update nanti. And then siapa-siapa yang berminat untuk buka akaun CDS dan trade bersama saya, boleh tengok dekat description tu ada nombor telefon. So boleh WhatsApp saya lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.